Dah sampai dah. Nak tunggu bulan Syawal baru keluar ke apa ni? Sekejaplah nak keluar lah ni. Ish. Mahal pula. Tak ada, seatbelt ni tak boleh buka. Salah. Dia tak pernah sangkut tau sebelum ni. Tiba-tiba je ni. Tengok orang kot. Jantung dia pun. Terima kasih. Sorry. Tertekan. Ingat dah keluar dah. Tak keluar lagi. Sorry. Tak ada air yang panas lagi lah. You orang minum nak pakai orang. Haris, kenapa macam tu? Biarlah Aish salam Haris. Tak salah kan? Okey, itu antara sedutan babak yang mungkin kita boleh relatekan sikit dengan topik kita hari ini, bila pasangan dingin. Tadi kita ada bersembang-sembangkan bila pasangan dingin tu mungkin kadang-kadang ada tak sependapat lah. Kadang-kadang apa yang kita perlukan mungkin dirasa macam benda tu tak penting. Kalau Yana rasa macam mana? Betul. Adakah ini sebenarnya dia dingin sebab memang habit dia, Perangai dia perwatakan kan? ataupun perangai dia memang seorang yang dingin, ataupun apabila terjadinya sesuatu dia merajuk terus jadi dingin. Ni yang kita nak kupas pada hari ini bersama dengan dua orang tetamu kita yang ada dah di studio. Yang seorang ni Diana rasa kejap lagi dia yang akan jadi host. Kan senanglah kerja kita. Okey, tak apa, kita kenalkan dulu. Kita bersama dengan di sebelah saya kita bersama dengan Ain Idrus. Hello. Wow, Ain. Lama tak berjumpa dengan Ain. Okey, Suraya sihat? Sihat. Tadi Suraya je. So, awak nampak macam Saya sihat. sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita juga bersama dengan Encik Muhammad Syukri Hussein ataupun Baba Love bersama kita. Selalu dalam talian hari ini di studio. Itulah rasa macam nebus sekejap. Nebus. Sembang. Takut saya tenggelam. Okey, hari ini kita nak cakap pasal bila pasangan dingin. Sebagai mukadimahnya lah kan. Mungkin Baba Love boleh cerita dahulu. Pasangan dingin ni apa definisinya? Adakah dari segi perwatakannya ataupun dia merajuk sekejap-sekejap tu lepas tu dia dingin ataupun bagaimana? Baik, yang pertamanya bila sebut pasangan dingin tu macam mana? Oh, dia tak sejuk. Dingin sejuk. Lain orang lain Dia dingin tu dia tak lama. Tapi kadang-kadang lama juga kalau kita biarkan dia. Kalau dia pergi Cameron Highland dia lama? Tapi tengok juga bila angin datang yang panas tak jadi. So bila dia dingin tu kita kena fahamlah. Dia situasi tu ada 3 sebab. Satu memang habit dia daripada kecil. Dia cepat sentap, cepat terasa, tersinggung, rasa lonely dan sebagainya. Itu yang pertama, habit. Yang kedua mungkin sebab dia ada masalah. Masalah dekat tempat kerja, dia terbawa-bawa dan sebagainya. Jadi bawa balik. Biasa orang bawa rumah tangga ke kerja. Ini bawa kerja ke rumah pula. Dia tersinggung dan sebagainya. Sentap lah. Sedap. Ayat biasa. Dan yang ketiga, salah satu sebab dia ada yang ketiga ni sebab ada Allahumma salli ala sebab ada masalah lain. Sakit. Dia ada sakit, dia cepat terasa, sentap. So ini ada 3 ni sebab ni. Jadi psikologi ni 3 perkara ni yang perlu kita tengok. So kita sebagai relationship dia, kita kena tengok betul-betul. So siapa dia, so kita kena perhatikan. Kalau saya tengok Yaina kan, tengok tiba-tiba dia dingin dengan saya. Dia dingin dengan saya kan. So kita kena faham lah bila dia akan keluar bahasa dia, bahasa dingin macam mana. Dia punya bahasa badan dia dingin macam mana, dia akan jadi rebel sikit macam tu.
Okey, kita fahamlah maksud Baba, maksudnya kita kena kenal pasti perwatakan dia. Kadang-kadang ada ni nak mula dah ni. Nak mula dah ni. Tapi sebenarnya tak selesa juga untuk pasangan lagi satu tu kan. Nak kena melayan sikap dingin pasangan lagi satu tu. Ain, macam mana sebenarnya? Assalamualaikum Baba. Salam. Baik. Tiba-tiba. Okey, tak. Soalnya kalau kita cakap pasal dingin kan dalam especially rumah tangga, selalunya lelaki, perempuan lah selalu dingin. Ada sikit-sikit tak kena, sikit-sikit tak kena. Cakap diri awak? Tak, jangan kata. Kita kat kamera ni kita live. lupa. Selalu perempuan lah. Ada je lah tak kena. So, bagi Ain lah, kalau bila cakap pasal dingin ni, kadang-kadang, yelah, lelaki pun ada dingin juga. Macam suami saya, dia perangai dia nampak yang macam tu lah. Dia macam dingin je sentiasa. Tapi dia tak macam tu lah. Kita nak terangkat ke Baba lah. Sebab duduk dalam aircon. Aircon. Itu kadang-kadang saya cakap, sayang, keluarkan semua aircon. Awak dingin lah macam tu. Tapi aircon. Nanti air panas. Nanti air panas. Nanti kita pula hati panas awak. Macam tu. So, Ain rasa lah, ini kalau kita cakap general lah. Bila dingin, kita kena betul macam Baba sendiri cakap, kita kena sentiasa alert lah. Tapi itulah Baba, kadang-kadang lelaki tak sedar bila wanita ni dingin. Tak rasa aku. Wanita hari ini. Tapi kan antara Ain dengan Mirul memang Ain yang lagi dingin sebenarnya. Ain lagi kuat merajuk. Kita nak attention. Okey, baik. Itu kalau kita kaitkan dingin tu dengan merajuk lah. Tetapi perwatakan, dari segi perwatakan, adakah Ain seorang yang dingin ataupun Mirul lagi dia macam cool-cool, dingin-dingin sikit ataupun macam mana? Itulah sebenarnya dingin ni Ain tak tahu maksud betul dia tu apa tau. Lain orang lain faham pemahaman dingin tu tau. Macam macam kita bila kita sebut dingin tu macam cool-cool macam tu, kalau perangai dia sejenis macam tu. Kalau itu yang Yana tanya, Mirul lebih itulah perangai yang macam dingin tu macam whatever. Macam tu. Yang jenis huha-huha. Tapi kalau kita fikir dingin yang jenis yang merajuk, sikit-sikit nak sentak, saya lah tu orangnya. Okey. Jadi sekarang kita dah faham dah. Dia dingin ni pun ada ikut situasi dia. Betul tak? Tapi kan kalau macam mana pula kalau macam seseorang itu dia memang macam yang Baba Love kata tadi, daripada kecil perwatakan dia memang begitu. Penting juga kita ni sebelum kita berkahwin, apatah lagi apabila tinggal serumah, untuk kita kenali pasangan kita supaya apabila berlakunya pasangan itu menjadi dingin yang kita tak sangka, yang kita tak duga, kita sebenarnya boleh tahu cara nak orang kata mengendalikan kedinginan pasangan kita tu. So macam mana nak kendalikan tu kan? Sebab dah duduk sama, dah duduk satu rumah, satu bilik dan sebagainya, so kita kena kenal luar dan dalam. So bila kita kenal mereka, so kita kena ada amati dia. Amati betul-betul. Stok ke ni? Bukan stok. Stok jangan buat kerja stok, bahaya. So amati makna perhatikan. So kita perhatikan dia, so kita analisis. Kita analisis daripada segi bahasa, tutur bahasa dia apa yang selalu keluar. Tindakan dia, tingkah laku dia macam mana dia buat. So kena buat research pasal pasangan kita. Kalau kita tak research, macam mana kita nak kenal? Tapi Baba kan, kita ni bila kahwin dah bukan 1 tahun, 2 tahun, dah 6, 9 tahun. Dah banyak sebenarnya kerja kita nak melayan anak lagi, nak pergi kerja lagi kan, nak masak. Ni luahan perasaan kan? Macam luar perasaan kan? ni. Maksudnya dekat sini, kalau kita nak memahami seseorang yang mempunyai perangai dingin ni kan, tak habis sebenarnya. Tapi macam mana sebenarnya untuk kita sebagai pasangan dua-dua untuk kita mainkan peranan? Janganlah kadang-kadang ada situasi dingin ni, isteri dia bukan main ni, semangat berkongsikan sama-sama. Suami dia macam itu tak memberi, orang kata hanya memberi tapi isteri tak menerima. Macam mana? Dia sebenarnya dalam pasangan, relationship lah kan. Dalam perhubungan ada satu benda yang kita tercicir. Iaitu apa tu? Telinga. Betul Kita bawa ke mana? Telinga walaupun kita. melekat tapi tercicir. Tercicir maksud saya itu apa? Pendengaran. Tuhan bagi kita telinga untuk kita gunakan deria ni, dengar. So bila pasangan kita nak curhat je. Curahan hati dan perasaan kan, hashtag tu. Okey, so bila macam tu, kita punya respon? Bila nak cerita, kadang-kadang dia balik kerja, dia nak sembang ni. Dia bebe-bebe macam Ain. You lah Dia nak kadang dia nak share. Sama kot Dia nak berkongsi, nak bercerita. Tapi so apa respon kita sebagai pasangan? Dia nak kan kau letak di tiap handphone kau, dengarlah. Dengar je. Tak payah cakap apa-apa, dengar je. Responnya, okey. Menarik. Dah puas hati dia. Tu. Tapi kan dia akan jadi tidak ikhlas pula respon saya macam tu. Betul tak Ain? Macam Ain kita tahu Ain semua nak luar perasaan kat Baba tau. Sebenarnya tahu. Kalau kita tengok contohnya Ain, seorang yang bersemangat. Bila bercerita pun kita tahu dia bersemangat, dia seronok. Rasa-rasa Amirul punya reaction macam mana bila aku cerita? Macam mana?
At least dia pandang tak? Dia pandang. Tapi kadang-kadang bila itu reaksi yang selalu diterima, kalau tiba-tiba dia, oh iya ke sayang? Excited. Sayang betul-betul dengar. Ikhlas kan sayang? Ini cerita dia. Betul. Ada beza tau. Mungkin topik-topik juga kot Ain. Lah. Betul. Sebenarnya topik. Dia macam suami saya ni. Kalau cerita tiba-tiba macam saya rasa macam dia nampak macam dingin. Ayat dingin. Topik hari ni kan dingin je hari ni. Kita buka topik motor lah. Saya dalam MotoGP crossing line dia, racing line tu macam mana betul? Time tu baru dia racing line ni sayang. Dia nampak tak? Dia sedang buat analisa. Dia sedang analisa. Berjaya. So kalau dia tak buat analisa, dia tak perhatikan, dia takkan kenal suami dia, pasangan dia. Betul. So bila kita dapat kenal pasangan kita, kita tahu dia punya fish. Fish tu apa? So bila kita nak sembang, nak mulakan cerita FISH. So F ni adalah family. So satu family, dua interest dia. So S school. Tu yang bila kalau jumpa reunion, dia punya sembang tak ingat. Isteri dah ke laut dah. Ke laut dalam. Sebab dia punya passion tu. So lepas tu H tu apa? Hobi. So interest dia tadi apa? Tentang motor. So ini balik cerita tentang masak dengan dia, memang dia tak layan lah. Tapi kan betul juga. Kadang-kadang bila kalau kita implementkan fish ni kan, okey, kita tahu apa yang dia suka, hobi dia dan sebagainya. Tapi takkanlah sepanjang perkahwinan kita tu nak bercerita pasal topik yang dia suka sahaja. Betul. Topik yang dia minat sahaja. Dia tak pernah tanya saya pasal dia tidak ada isu-isu semasa ke ataupun topik yang boleh kita orang kata communication is two way street kan, jadi kawan baik telinga yang mendengar. So macam mana tu? So yang ini dia sebenarnya dia seperti pernah minum air bikarbonat, I guess. Air raya biasa kan. Ni nak raya minggu depan ni. Nak minum lagi ni. Nak minum lagi ni. Alah, balik ni kan minum. Okey, air bikarbonat tu dalam botol goncangkan. Goncangkan, kemudian air terbuka. Apa jadi? Volcano. Volcano. So itu yang berlaku. Sekiranya dalam keadaan kedinginan tu kita terus push dia. Kita tak nak memahami. Sebab dia karakter dia macam tu, mungkin dia habit dia daripada kecil. Dia dah terdedah dengan keadaan macam ni. So dia nak ubah karakter dia kepada yang macam kita. Pola yang macam kita ni, pattern yang macam kita ni memang jauh sekali, lambatlah, dia ambil masa lah. Betul lah. So kita kau kahwin aku, kau kena ikut rentak aku. Memang tak boleh lah macam tu. So yang pasangan yang sebelah sini pun kena juga faham. Jangan ambil kira yang ini dia kena faham, aku tak payah faham. Betul. So dia kena each other. Tapi saya setuju lah apa Bapa cakap kan, yang fish itu family. Kadang-kadang kita memang kalau nak tackle suami ke apa, anak. Betul Dia memang lemah kan dengan anak-anak ni. Lepas dah habis anak tu, kita selitkan lah. Okey, tak apa. Banyak lagi sebenarnya kita nak dibagi kongsikan dengan Bapa dan juga Ain. Tapi kita nak dengar dulu apa sebenarnya pendapat orang ramai pula berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita dengarkan. Pada pandangan saya, suami lah kot. Sebab suami ni dia bukannya apa, dia malu, mungkin malu lah kot, malu depan orang ramai kan. Kalau mungkin kat rumah tu mungkin romantik lah, tapi bila depan orang ni mungkin lelaki ni dia ada macam sifat macam jelah gentleman kan. So mungkin tak nak tunjuk depan orang, dia malu. Tapi kalau rumah insyaAllah dia romantik. Okey, contoh macam dingin ni saya perasan bila isteri tu nak pegang tangan, kadang suami tepis. Kadang-kadang isteri tu nak peluk pun kadang dia tak mau. Itu antara yang saya nampak lah. Tengoklah, kadang-kadang perempuan ni dia ada mood. Kadang-kadang mood dia okey, kadang-kadang mood dia swing sikit kan. Jadinya kalau macam perempuan ni dia macam dingin, lelaki kena lah. Pandai-pandai lah mudik dia kan. Kadang isteri dia macam tigih-tigih dengan suami dia kan. Tapi tu suami dia macam elak-elak aja kan. Sebab tu layan je lah. Sebab nak tengok nanti bini sebab perempuan ni bila kita bawa macam tu, dia nanti mood dia terus berubah. Saya rasa generally orang akan associatekan suami yang dingin. Tapi depends juga, kalau perempuan dia ada time-time dia kan, yang dia mungkin datang bulan dan sebagainya. Tapi untuk kita stereotype kan sebenarnya bergantung pada personality. Dia lebih kepada kalau orang tu memang dingin, kau tak kisah kau lelaki perempuan pun kau akan dingin. So pada saya kalau dalam soalannya, generally orang akan ingat lelaki dia dingin. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita boleh jumpa yang lelaki tu sebenarnya lagi soft daripada perempuan dia. Ada orang tu dia punya manja dia tak tunjuk. Bila nampak depan orang, faham tak? Dia macam lirik lagu Fin Jamal, aku punya manja kau saja boleh rasa kan. So
ada lelaki yang dia tak tunjuk depan orang. So saya rasa it really depends on situation. Ada orang tak suka public display affection sangat. Dia tak suka tunjuk kat orang kebahagiaan dia tu. So mungkin orang nampak dia ni macam dingin je tapi sebenarnya tak. Bila balik rumah dia lain. Taklah abang kita yang last tu siap lirik lagu Fin Jamal pun dia bagi tahu tau. juga dia nyanyi, tak ada. Okey, baik. Tapi Nain, kalau kita bercakap pasal dingin dengan pasangan ni kan, okey, orang kata dalam sesebuah perhubungan tu macam-macam rasa. Kita dah rasa. Dan dingin ataupun tidak tu salah satu daripada rasa yang mesti akan ada. Betul. Kalau Ain sendiri, macam mana Ain handle situasi kalau Amirul dingin dan Amirul pula macam mana dia handle situasi kalau Ain pula yang dingin. Ke biar je lama-lama okey sendiri. Okey, dia kadang-kadang dia tengok keadaan jugalah. Selalunya kalau memang tengah dingin, tipulah kalau tak pernah gaduh kan. Kalau gaduh lah ni memang tengah dingin lah. Okey. So betul lah sebenarnya bila anak ni dia orang lemah sikit. Kita pun lemah sebenarnya kan. So bila dia tengok suami tu gelak-gelak dengan anak, dia tak ingat ke kita ni tengah merajuk lagi dengan dia. Dia layan happy-happy ni. Lepas tu Ain layan happy-happy dengan anak. Mirul mungkin dia rasa lah mungkin dah okey kot. Kira-kira ni memang sebenarnya anak ni memang satu kan ni kan. Pengikat lah orang kata. Pengikat lah. So kita orang akan macam lalas minta maaf dulu. Macam tu, cakap sorry dulu, cakap sorry. Time tu Ain sebenarnya walaupun Ain dingin dengan Amirul ke, Amirul dingin dengan Ain ke, bila Ain cakap sorry, Amirul akan terus okey sorry. Dah selesai. Rasa sweet ada give and take. Sorry, cakap sorry dulu. Walaupun Ain ke salah ke dia ke salah, Ain akan cakap macam tu. Nanti dua-dua akan okey. Tapi Mirul tak apalah pula suruh Ain cakap sorry dulu. Cuba bayangkan muka Mirul cakap sorry dulu. Tak mungkin lah. Tak mungkin. Tapi Mirul dia lain lah. Mirul dia akan Ain sedar lelaki lah banyak lah lelaki macam ayah Ain ke apa. Kalau mak bebel-bebel ke kalau tengah apa-apa ke, dia akan macam buat conversation. Betul lah Baba Lelaki akan selalu buat macam saya esok tak pergi mana ke, buat macam diorang ni macam tak berlaku apa-apa. Mungkin boleh juga tanya kat Baba kan. Betul Baba. Itu salah satu cara. Cuba-cuba nak alihkan mood tu. Tak nak terbawa-bawa, terikut. Dia tak nak terikut. So nak kontrol balik keadaan. So buat normal. Buat normal. So dia tak nak guncangkan balik air berkarbonat tadi, gas tu. So dia dalam keadaan yang tenang, bila dah guncang dia takkan buka, dia biar. So bila dia biarkan air tu meluap balik. Tak ada. Okey, balik dulu. Tu kaedah dia punya simulasi. Beza betul lelaki dengan perempuan ni. Kita bila lelaki tu tiba-tiba macam tukar topik lain. Cakap, tukar topik pula ni tak selesai lagi ni. Dia terbawa-bawa emosi tu. Dia terlupa topik tu. Geram lemak. Tak adalah Baba dalam hati dia. Alamak ni 3 lawan 1 lah. Salah kali ni. Okey. Baba, tapi macam mana pula kan? Kadang-kadang kita ni bukan berdepan dengan suami dan juga isteri. Kadang-kadang kita nak kena pergi berjumpa dengan keluarga yang besar. Kalau adalah sifat dingin ni kadang-kadang dia nampak macam tak profesional bila kita dekat depan keluarga yang besar tapi kita ada masalah dingin ni. Macam mana sebenarnya untuk kita, takkan kita nak berlakon pula kan? Macam mana jalan yang terbaik? Okey, yang pertama kena rest. Rest to relax. Relax that time. Bila dalam solat ada satu tempat yang mana bila berlaku pergerakan, perpindahan pergerakan. Apa namanya? Duduk. Tomak Nina. Tomak Nina. So, sebut duduk tadi sujud. Tak apa, faham. Dia tiba-tiba kena soal dia macam tu. Dia Tomak Nina. So dalam hidup kita pun kena Tomak Nina. Bila Tomak Nina, pause sekejap. Relax. Kenapa kena relax? Waktu tu kita akan berfikir. Kita akan berfikir dengan rasional. Apa yang berlaku sekiranya aku tunjukkan watak aku yang macam ni depan orang. Satu, diri sendiri akan malu. Betul. Dua, pasangan kita akan malu. Betul. So yang ketiga, anak-anak akan belajar sesuatu. So kita kena rasional yang itu supaya kita dapat bawa keadaan yang lebih harmoni. So apa pun sebenarnya bila pergi kepada dingin ni, macam Ain dengan Miro tadi kan, dia pergi kepada 2 P. Yang pertamanya? Yang pertama, perhatian. Kita nakkan perhatian. Dia bukan orang perempuan, dia perhatian. Orang lelaki pun nak perhatian. Manja ni. Nak jugalah. Sebenarnya Amirul pun nak perhatian. Diam-diam. Dalam-diam. Tapi dia tak minta. Sebab apa? Dia tahu Ain dah selalu bagi. Mungkinlah. Ain dah selalu bagi perhatian dekat dia. So, okey. Dua, penghargaan. Ini yang kita selalu terlepas. Kita bagi perhatian tapi penghargaan kita kurang bagi. Penghargaan ni mungkin macam kita ucapkan terima kasih ataupun puji pasangan kita. Tak perlu Ain cantik hari ini. Macam tu. Betul, Ain pula respon hari ni je. Perempuan pula. Hari ni je ke? Selalu dah macam tu. Tapi kan kalau macam antara Ain dengan Mirul juga kan, kalau berlaku situasi dingin ni, berapa lama masa yang diambil untuk
tidak mendinginkan keadaan untuk kembali panas balik. Sebab, yelah, Baba, kalau kita bercakap pasal tempoh dingin yang terlalu lama ni bahaya ni untuk pasangan rumah dalam rumah tangga kan, suami isteri. Kalau Ain macam mana? Berapa lama? Okey, kalau macam Ain, sebenarnya kalau boleh kita orang tak nak lamakan lah. Sebab betul macam Baba kata, yang kata memang kalau lagi lama sebenarnya lagi tak bagus. Betul. Benda tu kalau boleh kita orang akan settlekan. Contohnya macam satu hari tu kalau kita betul-betul marah ke apa kan, malam tu kena bincang apa problem tu. Sebab kalau bawa ke esok nanti dia dingin betul lah, perasaan tu boleh efek tau sebenarnya. Kita akan rasa nanti mula syaitan masuk, dia tak sayang kita dah, dia dah ada orang lain dah, macam-macam lah benda tu. Betul. Baba tak faham, Baba jadi perempuan. Baba memahami. So benda-benda tu yang kita takut tu, yang hasut-hasut, yang mind negatif ni yang datang tu. So sebelum benda-benda ni datang, kena settle sebelum tu. Okey. Betul lah. Kita ada komen juga sebenarnya di Facebook yang mana saya tertarik nak baca daripada yang pertamanya Hasna Ismail. Suami dingin taklah, cuma suami bukan insan romantik. Okey, itu tak apa, itu yang satu. Daripada Hafizal, bagaimana seorang isteri bersikap dingin dengan seorang suami bersikap dingin dan hilang mood, bagaimana langkah-langkah untuk menangani. Itu soalan Baba sebenarnya. Macam mana? Bagaimana sebenarnya isteri yang bersikap dingin dengan suami yang bersikap dingin? Kalau dua-dua dingin macam mana? Tapi sebelum soalan tu yang pasal romantik tu, adakah dingin ni juga boleh ada kait juga rapat dengan romantik ataupun tidak romantik? Kadang-kadang rasa pasangan kita ni tak romantik dan dingin je. Macam mana Baba? Jawab Baba. Dia romantik tu berkaitan dengan apa? Romantik ni berkaitan dengan apa? Mungkin dia mengharapkan sesuatu lah Baba. Kan kadang-kadang suri rumah kan kita belayan. Bila belayan ni sebenarnya pergi kepada apa sebenarnya? Ni kasih hati. Perasaan. Nak agak berlakon ni. Baba, adakah kita kena tambah lagi satu P tadi tu? Perasaan, perhatian dengan penghargaan dan perhatian tu duduk tentang perasaan. So sebab tu bila tadi sebenarnya bukan hanya telinga Tuhan bagi kat kita. Masa kita lahir, Tuhan bagi kita 3 benda ni. Yang kita terlepas pandang sampai sekarang. Satu telinga. Telinga untuk apa, Ain? Untuk kita nak dengar luahan hati. Okay, good. 2, mata. Fiza, untuk apa? Untuk melihat benda yang baik-baik. Good. Dan hati untuk apa? Untuk kita menyayangi. Untuk merasai. Macam masa kelas. Seram, exam. So 3 benda ni kalau kita hilang, lose, itu yang akan jadi meluap-luap. Bila telinga kita tak bagi pendengaran yang baik kepada pasangan kita, dia akan hancur. Gone. Bila mata kita tidak melihat keindahan, penghargaan kepada pasangan kita pun sama. Dan hati ni akan hilang. So bila pergi kepada semua-semua ni, itu yang akhirnya dia akan pergi kepada tindakan, respon dia, bahasa keluar yang macam mana. Itu yang jadi dingin tu. Jelas ya, penonton di rumah yang mungkin berkait rapat juga dengan seluruh anugerah yang kita adalah telinga, mata dan juga hati kita, untuk kita mungkin menjadi sedikit rasional lah dalam ada situasi dingin dalam hubungan tu. Tapi kalau dalam situasi macam tu kan, kita tahu pasangan kita tu begitu orangnya yang tidaklah berapa romantik dan sebagainya. Adakah kita perlu berusaha lebih untuk menarik dia supaya jadi lebih romantik, ataupun kita perlu communicate dengan dia, perlu sampaikan next time tolonglah cini ke, ataupun macam mana, perlu ataupun tidak, atau kita terima pasangan kita dah kita kahwin dengan orang yang tidak romantik, akhirnya dingin dengan kita? Sebab kata senang, reda je lah. Reda je. Dia bukan macam tu. Dia sebenarnya dia pergi kepada 5 benda ni. Angkat sebelah tangan. Sebut A, B, C, D, E. Macam kelas belakang. Kira boleh saja. 5 ni je. A, B, C, D, E. So A ni tentang amati dan analisa tentang pasangan kita. Ini yang tadi Baba cakap tu. B, berfikir dan believe. Percayalah dengan pasangan kita. Bahawa kalau dia tak buat macam romantik tu pun, sebenarnya dia tetap romantik pada part-part dia. Berbeza. Kan? Dia berbeza dengan kita. Jangan anggap kita kahwin dengan dia, dia jadi kita. Itu kesilipan kita. Kita nak kita macam, kau kena ikut aku. Itu salah. Betul. Okey. C. C apa? C, connection. Macam mana kita membina hubungan kita dengan pasangan kita. So bila nak bina hubungan, kena ada jambatannya. Kita akan selalu breakdown ya. Breakdown kereta ke? Bukan breakdown. Apa istilahnya? Jatuh rumuhkan. Another bridge is falling down. Falling down, boleh. So rumuhkan jambatan tersebut dengan cara macam mana? Dengan sikap kita. Kita tak membina hubungan itu betul-betul. Dan juga komunikasi kita. Selalu komunikasi kita breakdown lagi. Boleh. Komunikasi kita selalu akan jadi lag. Sebab apa? Terputus, ada masalah. Sebab bahasa kita, contoh, kita bahasa orang
hutan, dia bahasa orang bandar contoh. So bila berlaku yang macam ni, hutan. Maknanya itulah bahasa-bahasa kita yang keluar macam tu. So yang ini kita kena jaga. Okey. So kita kena bina hubungan A, B, C, D, E. Deliver lah. Tadi penghargaan, perhatian dan doa jangan lupa. Bila kita tahu pasangan kita macam tu, doa mintalah dengan Tuhan, minta Allah. Sebab hati dia milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Kita minta dengan Allah. Ada juga kita tu, ada juga tu. Dan bila kita dapat semua ni, dia akan dapat E tu. Okey. E tu ialah kita akan dapat booster energi tu. Energi kasih sayang tu sentiasa positif. Dia akan hilanglah dia punya kedinginan tu. Dan akhirnya emosi tu akan cantik. Maksudnya kalau lengkaplah 5 perkara tu, Baba, sempurnalah kan. Mungkin ada usaha. Baba boleh call tak suami saya? Saya explain 5. Tak. Ain, Yana rasa lepas Baba cakap ni kan, Ain, Fatin, Yana dan semua yang tengah menonton sekarang ni balik rumah buat kat suami. Angkat tangan, 5. A, B, C, D, E. Tapi nak sebut dah lupa dah. Dia lupa dah. So sebut A, B, C, E je. Dia tepi lah. Okey. Baik, kita pun dah sampai ke hujung rancangan kita. Dan saya kira itu antara konklusi terbaik yang boleh diberikan oleh Baba. Dan mungkin sedikitlah daripada Ain. Untuk mereka dekat luar sana yang nak berhadapan dengan pasangan yang dingin. Kalau boleh kita tak nak panjang-panjangkan. Kita nak selesaikan perkara itu secepat yang mungkin. Sikit daripada Ain. Okey, selalunya bila kita dingin, kita bergaduh, macam-macam kita akan fikir. Tapi dalam macam-macam fikir tu, Ain rasa bila kita dingin ni, kita punya ni membuat-buat ni. Ain rasa apa yang Ain selalu apply adalah tarik nafas. Hembus. Kadang-kadang bila kita buat macam tu, Ain selalu buat 3 kali lah. Macam relaxkan ni. Bila kita buat macam tu, baru kita boleh fikir secara rasional tau. Kalau kita terus kalau kita tengah gaduh, kita terus keluar, habis berapi-api tu. Time tu memang tengah berapi-api. Jadi untuk pasangan kat luar sana, kalau ada pasangan yang dingin ke apa, mesti ada reason kenapa jadi macam tu. Ataupun memang perangai dia dari dulu macam tu. Kalau perangai dia dari dulu macam tu, maksudnya memang kita tak tahu apalah. Sebab dia memang seorang yang dingin macam tu. Tapi kalau pasangan awak bukan jenis dingin macam tu, maksudnya adalah masalah. Cubalah hibur hati dia ke, cari masalah ke, apa masalah ke, jadi macam tu. Ataupun jadi macam Ain, jadi badut di rumah. Okey, maksudnya ya silakan. Saya terlupa. Kadang-kadang kita pandang orang. Kita selalu pandang Bandingkan. orang. Bandingkan. Tapi kita terlupa untuk analisa diri kita. Kenapa aku tak mulakan dahulu benda ni? Ini salah satu punca terbesar kita nak jadi king. Kau kena ikut aku. Kau kena ikut aku. So kita kena sama-sama each other. Okey, terima kasih Baba, ringkas dan juga lengkap rumusan untuk hari ini kan. Bagi Yana sendiri kan, mungkin ini salah satu orang kata peranan masing-masing lah. Kadang-kadang anak tu melihat kan, dingin mak bapak, kenapa anak juga kena melihat. Jadi vibe tu jadi tak elok lah. Dan anak tu pula nanti membesar jadi seorang yang dingin. Ini yang kita tak nak. Jadi apa saja perkongsian pada hari ini, harap-haraplah dapat membuka mata kita, membuka minda kita untuk memperbaiki hubungan kita demi keharmonian rumah tangga. Okey, terima kasih Aini Idrus. Terima kasih Babala. Terima kasih banyak. Okey, dan kepada anda Fatin, jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita akan bersama dengan Aiman Zaidi untuk satu persembahan. Jadi terus bersama kami di Wanita Hari Ini.